Baik, saudara, kembali dalam berita wilayah. Perdana Menteri dijadual hadir ke majlis memperingati peristiwa pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Tanah Melayu ke-68. Ia bakal berlangsung di Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Melaka malam ini. Untuk berkongsi lebih lanjut mengenai pengisian majlis berkenaan, terus saja bersama rakan pelapor Nur Amalina Abdul Halim di Bandar Hilir. Silakan, Amalina. Terima kasih. Seperti mana yang dapat saksikan di belakang saya pada ketika ini, persiapan akhir sedang pun dilaksanakan bagi memastikan program pada malam ini berjalan dengan lancar dan orang ramai sebenarnya telah pun mula memenuhi perkarangan dataran memorial pengisytiharan ini seawal jam 4 petang. Dan untuk maklumat saya kongsikan, 20 Februari 1956 Tunku Abdul Rahman telah pun mengumumkan secara rasmi di negeri Melaka ini bahawa Persekutuan Tanah Melayu akan mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Dan bagi negeri Melaka, memperingati Tarikh Keramat pada 20 Februari ini bukan sekadar mengenang kembali detik bersejarah tersebut, tetapi juga sebagai penghormatan kepada para pejuang kemerdekaan. Justru itu, Kerajaan Negeri Melaka akan meraikan majlis memperingati pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu bermula jam 7.30 malam ini dengan tayangan penceritaan oleh waris Tunku Abdul Rahman, Tun Gafar Baba, Tun Tan Cheng Lock dan juga Tun Sambatan. Saya kongsikan juga ia akan disusuli dengan perarakan oleh kereta Tunku M4442 bersama rombongan dari Kompleks State House menuju ke Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan. Dan yang paling istimewa sekali adalah pembacaan watikah kemerdekaan yang mana ia akan dilakukan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Malah pengunjung yang hadir juga akan dapat menikmati segmen Malam Aneka Warna bagi menghayati dan mendalami setiap kisah pengorbanan pemimpin terdahulu mencapai kemerdekaan. Dan untuk makluman juga, pengunjung yang hadir iaitu 2,000 pengunjung terawal di Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan ini berpeluang menerima voucher e-wallet Touch and Go bernilai RM20 seorang, yang mana ini merupakan inisiatif KPDN Negeri Melaka. Baik, saya kira sampai di sini dahulu langsung bersama saya Nur Amalina Abdul Halim dari Bandar Hilir. Kembali semula bersama rakan penyampai untuk perkembangan lain dalam berita wilayah. Baik, terima kasih Amalina langsung dari Bandar Hilir. Baik, saudara, sementara itu Kerajaan Melaka tawar kemasukan percuma di 10 lokasi pelancongan sekitar negeri itu hari ini. Tawaran istimewa sempena cuti umum hari memperingati Tarikh Pengisytiharan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Ia dijangka menarik kehadiran 100,000 pengunjung ke Melaka. Laporan wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim. Lokasi terlibat termasuk Menara Tamin Sari, Melaka River Cruise, Zoo Melaka dan Malaysia Heritage Studio. Juga kesemua 21 muzium kendalian Perbadanan Muzium Melaka. Turut ditawar kemudahan percuma bagi tempat letak kereta seliaan PBT. Jadi kita dah percepatkan dan kita buka kaunter hari ini pukul 9. Kaunter ni basically-nya kalau kebiasaannya kita buka 4. Hari ini kita dah buka 6 dan sekarang kita dah guna pintu tengah untuk dan kita letak lagi 2 cashier. So bermakna ada 8. Okey, cashier kalau biasa pengunjung akan tanya, kata free, memang free. Kita terpaksa ambil data sebab ada setengah yang datang ni pun bukan 100% warga negara. Kalau ikut pemerhatian awal, memang sambutan tu sebelum kita buka MHS hari ini pun memang dah ada yang beratur. Macam kita dah lihat tadi, orang dah beratur seawal jam 7.30 sehingga makan keluar jalan. So setakat pukul 10 memang orang dah berkerumun untuk masuk untuk melawat rumah-rumah kita dekat dalam ni. Inisiatif berkenaan dapat memberi peluang kepada pengunjung, terutama ibu bapa, untuk bawa anak-anak beriadah. Dalam 6.45 lepas subuh. Memang semangat sangat-sangat. Sebab yelah kan, yang pertama kali free lah kan. Free lagipun sebab memang kami pun memang rajin juga datang sini. Tapi semangat tu lain macam lah sebab hari ni kan sempena pengisytiharan kemerdekaan. Kau datang lepas main subuh tidak datang sini. Tapi dalam pukul 7 suku. 7. Dah sampai. Sanggup. Pasal orang Melaka dah bagi free masuk, jadi ramai-ramai lah kita datang ke zoo ni. Kami dari Ipoh.
Kami datang semalam lah untuk jalan-jalan. Lepas tu tiba-tiba kami hari ni ke Heritage Studio tengok free. Tak tahu. Kami sampai first kami pergi ke Zoo Melaka. Ke sana ramai dah penuh. Lepas tu ingat apa kenduri ke apa majlis kan. Lepas tu tak apalah, kita planning dah tukar, kita mari ke sini Heritage Studio kan. Lepas tu sini pun orang penuh. Lepas tu baru kita tahu hari ni free seluruh Melaka kan. Kemasukan percuma ke lokasi pelancongan juga dapat tingkatkan pengetahuan mengenai Melaka yang gemilang dengan sejarahnya. Ini termasuk menjadi tempat Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Selain kemasukan percuma ke lokasi tarikan pelancongan, malam ini berlangsung perarakan mengimbau sejarah dan malam aneka warna yang menceritakan detik bersejarah pengisytiharan tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Apa kisahnya? Sama-sama kita nantikan pada malam ini. Mana lagi? Melaka lah. Nurul Ashikin Abdul Halim, RTM. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Program Arkib Community yang dilaksana Arkib Negara dapat perkasakan peranan masyarakat dalam memelihara khazanah warisan negara. Menteri Perpaduan Dato' Aaron Agodagang menyeru persatuan komuniti atau individu untuk menyumbang bahan sejarah sebelum merdeka sebagai rujukan pada masa akan datang. Katanya program ini pernah dilaksanakan beberapa tahun lepas namun tidak diteruskan berikutan kekangan peruntukan. Beliau turut menyeru kerajaan negeri untuk membantu usaha ini bagi memudahkan urusan pengumpulan bahan sejarah. Kita ingin mengadakan satu program yang dikatakan mengaktifkan masyarakat kita dalam arti kata kita akan berusaha sedaya upaya kita untuk mengumpul kembali banyaknya sejarah daripada tokoh-tokoh individu daripada komuniti di peringkat komuniti itu untuk dibawa kepada arsip dan disimpan yang akan menjadi bahan rujukan dalam masa yang akan datang. Beliau ditemui selepas merasmikan program Wacana Ilmu sempena peristiwa pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Tanah Melayu di Dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Melaka. Belia di Johor disaran mengikuti program TVET jika tidak diterima untuk menyambung pelajaran di IPTA. Esko Pendidikan dan Penerangan Johor, Aznan Tamin berkata, TVET memberi peluang baru terutama dalam bidang teknologi tinggi. Kolaborasi antara industri yang menggalakkan TVET juga berupaya menarik minat pelabur ke negeri itu sekaligus mampu memenuhi keperluan tenaga kerja mahir. Jadi perkara itu kita harus pertikaikan sepatutnya kerana kita mesti bersedia sebelum pelabur masuk, kita mesti bersedia daripada tenaga mahir. Sebab itu fokusnya anak-anak bangsa Johor ini jika tidak diberi ruang, perlulah ambil TVET supaya memberi manfaat kepada mereka dan juga mengatur masa depan mereka. Beliau ditemui pemberita semasa mengadakan lawatan kerja di RTM Johor. 32 warga asing diberkas di sekitar Kulai dan Johor Bahru menerusi Op Selera dan Op Sapu. Pengarah Imigresen Johor Baharudin Tahir memaklumkan mereka tinggal lebih masa dan bekerja tanpa permit. Kesemua warga asing itu terdiri daripada 25 lelaki, 6 wanita dan seorang kanak-kanak. Mereka ialah warga Myanmar, Pakistan, Indonesia, India, Vietnam dan Filipina. Dalam kedua-dua operasi yang dijalankan pada Ahad lepas, 79 warga asing diperiksa. Perlumbaan endurance 12 jam Bathurst kejuaraan GT antara benua 2024 di New South Wales, Australia. Pasukan 888 Johor Motorsport Racing JMR meneruskan momentum positif selepas meraih tempat ketiga kategori Pro-Am. Dalam aksi tersebut, Tunku Panglima Johor Tunku Abdul Rahman Sultan Ibrahim bersama rakan sepasukan Jamie Whincup dan Jordan Love masing-masing mempamerkan pemanduan konsisten mengekalkan kedudukan mereka di hadapan kelompok Pro-Am. We will
leading in our class and we had some damage in the car, but it was a very challenging race throughout with the rain, safety car and everything. But I think the team did a great job and everyone involved, and even all the drivers as well. So everyone did a really great job. JMR mencatat masa 12 jam 2 minit 59.294 saat di belakang pasukan The Band Menti EMA yang muncul sebagai juara, manakala Heart of Racing by SPS menduduki tempat kedua. Pada saingan Siri Asia Le Mans 2023-2024 minggu lepas, JMR muncul sebagai naib juara.